Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita di tuition online Perlis Mengaji. Perlis mengaji, perlis belajar. Ya, bukan baca Quran saja tetapi belajar. Jadi bersama-sama anak-anak sekalian dengan Cikgu Nurhayati binti Ahmad Jabri dari SMK Tengku Sulaiman untuk mempelajari mata pelajaran Sains SPM. Okey, tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Cikgu Nurhayati binti Ahmad Jabri, juga dikenali sebagai Cikgu Yati, ya. Telah menetap di Perlis selama lebih kurang 25 tahun. Walaupun saya berasal daripada Parit Buntar, Perak, ya, tapi dah jadi orang Perlis lah sekarang ni. Okey, untuk pengetahuan semua, saya belajar bermulanya pembelajaran saya adalah di Pahang, iaitu di Sekolah Kebangsaan Teruntum, Kuantan, Pahang. Kemudian menengah saya adalah di Sekolah Menengah Rendah Kebangsaan Kuala Lipis. Dulu nama dulu, ya. Sekarang dah dikenali sebagai SMK Orang Kaya Haji. Selepas itu saya melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Clifford, kemudian ke Lakehead University, Canada, dan membuat diploma pendidikan di UKM. Jadi saya rasa cukuplah sedikit tentang diri saya. Jadi kita nak teruskan kepada apa yang penting pada sesi ini, iaitu kita nak belajar tentang kemahiran proses sains. Jadi kemahiran proses sains ini saya bahagikan kepada dua siri ataupun dua bahagian. Kerana kalau satu bahagian sahaja tidaklah mencukupi, ya. Jadi pada hari ini ataupun pada kali ini kita akan belajar sebahagian daripada proses ataupun kemahiran proses sains. Baik, anak-anak sekalian, sains SPM, ya, sains SPM. Sains untuk mata pelajaran sains kita tak ada yang SAINS, ya, nama subjek adalah tetap sains, ya. Sains. Jadi yang nak saya akan kupas pada hari ini adalah tentang kertas 2. Kertas 2 bahagian A. Okey. Kertas 2 bahagian A ni, apa dia kertas 2 bahagian A ni? Okey, mari kita sama-sama lihat. Kertas 2 bahagian A ni ada 4 soalan. Okey, ada 4 soalan. Jadi maknanya soalan nombor 1, soalan nombor 2, soalan nombor 3 dan soalan nombor 4. Jadi jumlah keseluruhan markah bagi bahagian A adalah 20 markah. Jadi kalau 20 markah, satu soalan berapa markah? 20 bahagi 4. 5 markah bagi setiap satu soalan. Okey, kita duk sebut kemahiran proses sains ataupun kadang-kadang dikenali juga sebagai kemahiran saintifik, ya. Jadi kemahiran proses sains mengandungi berapa aspek? Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, memerhati. Yang kedua, membuat inference. Seterusnya, mengukur dan menggunakan nombor. Yang keempat, mengelas. Yang kelima, berkomunikasi. Yang keenam, menggunakan perhubungan ruang dan masa. Yang ketujuh, meramal. Yang ke-8, mentafsir data. Yang ke-9, mengawal pemboleh ubah. 10, mendefinisi secara operasi. Dan 11, membuat hipotesis. Okey. Jadi di sini terdapat 11 aspek dalam kemahiran proses sains. Banyak ni. Sebab itu pada hari ini cikgu hanya akan ambil separuh. Jadi separuh kalau 11 bahagi 2 takkan 5,5, kan? Jadi cikgu ambil untuk kali ini
6 aspek, dan untuk kali kedua nanti iaitu esok lagi 5 aspek. Okey? Okey. Baik. Kemahiran. Kemahiran. Apakah dia kemahiran? Kemahiran ni macam mana? Cikgu selalu membuat analogi. Untuk kemahiran ni, kita buat sesuatu sehingga kita boleh. Okey? Sehingga kita pandai. Contoh yang selalu cikgu beri adalah kemahiran menunggang basikal. Okey. Daripada kecil lagi, kamu dah boleh menunggang basikal. Mula-mula ibu bapa kamu membeli basikal yang ada roda kecil 2 tu kan. Jadi basikal roda 4 kan. Tapi rasanya dah 3 tahun pun dah boleh naik basikal roda 3 ya. Lepas tu roda 4 ya. Selepas itu kita buang roda tersebut, maka bolehlah kita naik basikal yang biasa, boleh bersantai-santai, dah dapat menyeimbangkan badan kita ya, boleh tanpa terus melihat ya, dan sebagainya. Jadi ini adalah disebabkan oleh kita telah menguasai kemahiran. Okey? Cikgu nak tunjuk yang ketiga. Yang ketiga, bila dah kuasai kemahiran, bolehlah menjadi pelumba basikal. Ya? Pelumba basikal. Boleh bertanding di dalam negara ataupun di luar negara. Tetapi cuba lihat gambar yang keempat di sini. Ni gambar ni. Jadi kalau diperhatikan gambar ni, ada seorang pakcik membawa 3 orang anak murid. Ya? Membawa 3 orang anak murid. Maksudnya anak dia lah. Ya? Kita kata anak dia. Sebenarnya anak jiran dia. Okey. Kalau cikgu tanya kepada anak-anak sekalian, boleh tak kamu lakukan seperti pakcik ni? Ada orang kata boleh, tak boleh. Kan nanti terhoyong hayang, terketar-ketar kalau pertama kali kita buat. Tapi kalau dah selalu buat, ya dah mahir, ya. Benda itu jadi senang. Okey? Jadi penegasan di sini adalah tentang kemahiran itu boleh dikuasai, boleh dicapai dengan latihan secara berulang-ulang. Jadi kita kena tengok soalan-soalan yang berkaitan dengan kemahiran proses sains, barulah kita dapat kuasai. Okey? Jadi untuk kali ini, aspek yang kita akan buat ada 6 tadi, ya, memerhati, membuat inference, mengelas, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, dan meramal. Ada 6. Okey, ada 6. Jadi sekarang kita terus pergi kepada satu aspek kepada satu aspek. Okey, kemahiran yang pertama ataupun aspek yang pertama, aspek memerhati. Okey. Apa dia memerhati ni? Okey. Wah, cantiknya. Perhati. Adakah kita akan menggunakan mata kita? Okey, mari kita lihat. Jadi, memerhati ataupun pemerhatian adalah mendapatkan maklumat tentang objek dan fenomena dengan menggunakan deria. Merah lagi ni, ya, deria yang sesuai. Ada berapa deria yang kita ada? Okey, kita ada 5 deria, betul. Okey. Jadi satunya penglihatan. Kemudian apa lagi? Pendengaran. Kemudian kita ada deria bau, deria rasa dan deria sentuh. Tapi di sini dinyatakan, ya, ditegaskan menggunakan deria yang sesuai. Okey? Okey. Jadi apa yang kita perlu buat? Pemerhatian kan? Perhatikan gambar rajah atau jadual. Jadi gambar rajah atau jadual ni dia akan mengandungi keputusan eksperimen, ya, ataupun pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas, ya.
Dalam satu jadual, bila kita dah lakukan eksperimen, ada jadual. Jadi dalam jadual tu ada pemboleh ubah, dimanipulasi dan bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas itulah yang kita hendak lihat. Kerana pemboleh ubah bergerak balas yang kita akan tengok adalah pemboleh ubah bergerak balas yang boleh diukur. Kalau yang tak boleh diukur, tak boleh. Ya? Yang tu yang tersirat. Kita nak yang tersurat. Okey, seterusnya kita melihat kata tugas soalan. Apakah dia kata tugas soalan? Soalan itulah kan. Jadi kehendak soalan itu sendiri. Macam mana kehendak soalan? Okey? Kehendak yang bagaimana? Sama ada spesifik ataupun umum. Apa dia spesifik? Spesifik maksudnya tertentu. Ya? Umum ni luas, ya, umum, ya. Spesifik dia menjurus, ya, di dalam. Dan sekiranya umum, perlu ada perbandingan. Jadi kalau umum tu macam apakah yang diperhatikan dalam eksperimen ini? Dia umum, ya. Okey, kalau spesifik, apa yang diperhatikan dalam eksperimen satu? Itu spesifik. Okey. Okey, cikgu akan meneruskan kepada aspek yang kedua. Kenapa cikgu nak teruskan? Cikgu tak buat latihan, terangkan kepada kamu satu-satu, memberi contoh-contoh. Kerana membuat inference dan pemerhatian umpama adik-beradik kembar. Okey? Jadi selepas pemerhatian, soalannya adalah inference. Mesti macam tu. Dia berkembar. Jadi kita mesti tahu, kita mesti perhati, tengok pemerhatian kita, barulah kita boleh melakukan inference ataupun kesimpulan. Okey, jadi membuat inference ni, ya, kalau kita lihat contohlah, ini cikgu bagi contoh. Agaknya apa gambar ni? Kenapa cikgu bubuh gambar ni? Ya? Inilah yang sedang kita hadapi sekarang ni kan. Bila kita tengok ni, gambar macam ni. Ni pelik sikit ni. Ini adalah virus. Jadi itu adalah inference, ya. Ini adalah virus corona, ya. Yang menyebabkan penyakit COVID, ya, wabak COVID-19. Baik, inference adalah memberi sebab ataupun kesimpulan kepada pemerhatian. Jadi kenapa kita perhati, ya, dan kita buat kesimpulan. Dan dia mestilah berdasarkan kepada teori dan anak-anak semua dah belajar, ya. Dia akan meliputi skop dia, kontennya adalah untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5 sahaja. Okey? Okey, baru kita boleh melihat beberapa contoh. Okey. Contoh yang pertama. Jadi kita kena baca, ya. Rajah 4.1 dan rajah 4.2 menunjukkan susunan radas bagi satu eksperimen untuk mengkaji ketertempaan bahan yang berbeza dengan mengetuk bahan tersebut menggunakan penukul. Kenapa pula ada di sini tanda PB, tanda PM? Okey. Jadi PM ni pemboleh ubah yang dimanipulasi, manakala PB pemboleh ubah yang bergerak balas. Jadi bila soalan untuk bahagian A, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, semuanya adalah soalan-soalan berbentuk eksperimen. Okey? Jadi eksperimen, apa tujuan eksperimen tu? Untuk mengkaji ketertempaan bahan yang berbeza. Okey, jadi bila kata berbeza, pemboleh ubah dimanipulasi. Nanti kita akan lihat dengan lebih lanjut semasa melihat aspek pemboleh ubah, ya. Okey, dengan mengetuk bahan tersebut menggunakan penukul. Okey, sekarang ni kita lihat kepada rajah. Okey, rajah 4.1, ya.
rajah 4.2. Rajah 4.1 blok kuprum sebelum diketuk tu. Kemudian selepas diketuk kepingan kuprum. Tu penukul. Penukul tu apa? Hammer, mertun. Orang boleh kata mertun ya. Tapi tak boleh guna bahasa dialek daerah kan. Okey. Tak apalah. Okey, apa boleh jadi pada rajah 4.2? Kita lihat rajah 4.2 blok karbon pula yang digunakan dan selepas diketuk menjadi serbuk karbon. Okey. Okey. Jadi yang kita kena perhati selepas eksperimen tu dilakukan apa yang berlaku. Apa keputusan dia? Pom boleh ubah bergerak balas yang boleh diukur. Dia ada yang pom boleh ubah tersirat, tersurat. Yang tersurat yang kita nampak. Oh, dia dah jadi nipis, dah jadi kepingan kan? Yang karbon dah jadi serbuk. Okey? Kita teruskan. Kenapa cikgu bulatkan 4.1 tu, merahkan dia? Sebab tengok soalan dia seterusnya. Jadi soalan dia, berdasarkan rajah 4.1, nyatakan satu pemerhatian dalam eksperimen ini. Okey, jadi dia nak pemerhatian kan? Okey. Dan ini kembar dia. Nyatakan satu inference bagi jawapan anda di 4A1. Jadi dua soalan A ni dua markah. Maknanya satu markah, satu markah. Okey. Macam mana nak jawab? Okey, lihat. Kalau kita lihat patah balik Okey, kita lihat maknanya pemerhatian ini adalah spesifik. Jadi kita tengok 4.1. 4.2 kita tak perlu tengok. Dan kita kena tengok keputusan eksperimen. Jadi kita kena tengok yang ni. Yang selepas, after. Jadi after kepingan kuprum. Maknanya apa? Jawapannya jadi apa? Blok kuprum menjadi kepingan. Ataupun blok kuprum menjadi lepir. Ataupun blok kuprum menjadi nipis. Semua yang kita boleh ukur. Okey. Jadi apa sebab, apa pasal kita nak beri kesimpulan untuk menjawab soalan inferen. Kenapa blok kuprum tu jadi kepingan selepas diketuk? Okey. Jadi kerana teorinya apa? Ketertempaan kan tadi kan? Jadi maknanya kuprum boleh ditempa. Ataupun kalau kita suka menggunakan perkataan ketertempaan. Cikgu nak sebut pun tergeliat lidah Jadi kuprum mempunyai ketertempaan yang tinggi. Okey. Jadi sama ada dua jawapan tu lah kita boleh terima. Okey. Sifat logam kan boleh ditempa, mulur, kan, dan sebagainya. Okey, boleh? Okey, kalau boleh kita teruskan kepada contoh yang seterusnya. Okey, contoh yang kedua. Rajah 1.1 dan rajah 1.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kereaktifan logam dengan air. Okey, ini soalan dengan tempat Okey. Selepas perkataan mengkaji kereaktifan, kereaktifan logam tu itu ada kereaktifan logam dengan air tu semua tu satu ayat tu itu adalah merupakan pemboleh ubah bergerak balas kereaktifan. Kita tak boleh kata kereaktifan saja. Kereaktifan logam dengan air. Okey. Dan logam tu juga adalah merupakan pemboleh ubah yang dimanipulasi. Okey? Okey, untuk melihat dengan jelas kita akan lihat kepada gambar rajah yang dibekalkan kepada kita. Okey, ingat kebanyakan soalan memang ada gambar rajah. Untuk soalan nombor 1, 2, 3, 4 sebab soalan eksperimen. Okey? Okey, cuba kita lihat. Rajah 1.1 ni mari kita baca. Jangan malas baca. Okey.
Okey, isi padu gas yang terkumpul selepas 5 minit. Oh ni. Ya. Okey. Kemudian kita nampak yang di bawah isi padu gas yang terkumpul selepas 5 minit. Jadi apa ni? Sama. Jadi bila sama apa? Pun boleh ubah yang dimanipulasi, yang dimalarkan. Jadi yang ditetapkan, ya. Control, ya. Variable. Okey, kemudian kalau kita lihat di sini 2 gram natrium. Ada logam sini dalam ni. Kemudian di sini pula 2 gram kalsium. Okey, kecil nampak ni. Boleh kot nampak, ya, boleh lihat. Okey. Jadi kalsium dengan natrium ni logam lah. Tadi dia dah sebut logam, kan? Okey, dia menggunakan silinder penyukat. Okey, itu radas. Kemudian ada air. Jadi pengumpulan gas ini adalah berdasarkan sesaran air, ya, sesaran di bawah air, kan? Jadi kita dapati ada gas yang dikeluarkan dalam tindak balas di antara logam dengan air, iaitu logam yang reaktif. Ya, hanya logam yang reaktif akan menghasilkan gas, ya. Gas apa? Gas hidrogen, kan? Dan kita boleh buat beginilah dengan air, ya. Kalau dengan asid lain pula, ya. Dengan air hanya logam yang reaktif saja boleh bertindak balas menghasilkan gas hidrogen. Okey, baik. Jadi kita dah faham soalan. Dia menggunakan 2 logam yang berlainan, natrium dan kalsium. Okey. Dan yang diukur di sini adalah isi padu gas, ya. Akhirnya dia dapat gas. Okey. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Perhatikan rajah 1.1, nyatakan isi padu gas yang terkumpul. Okey. Yang ni apa dia? Okey, jadi kita kena baca, mengukur menggunakan nombor. Yang tu cikgu akan buat pada next session. Okey? Tak apalah, sekarang ni cikgu bagi jawapan 30. Okey? Jadi jenis logam natrium isi padu gasnya 30, manakala kalsium 6. Jadi berdasarkan keputusan, nyatakan inference. Jadi keputusannya ni, ya, kita lihat, kan, natrium menghasilkan gas yang lebih banyak berbanding kalsium, kan. Itulah lebih kurang pemerhatian dia. Okey, jadi sebab apa? Okey, kita nak tahu sebabnya, inference. Ya, ini tajuk apa tadi? Dia kata kereaktifan logam dengan air, kan? Kerana natrium lebih reaktif daripada kalsium. Okey, 1 markah. Kan? Okey. Alhamdulillah. Okey, contoh yang ketiga. Rajah 1.1 dan 1.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kekonduksian elektrik plumbum 2 bromida. Jadi kekonduksian elektrik tu itulah keputusan eksperimen kita ataupun pun boleh ubah bergerak balas, ya. Yang tersirat, ya. Okey. Baik. Bahan yang sama, plumbum 2 bromida. Okey, tetapi kalau kita lihat di sini, ya, dia ada 2 jenis. 1 pepejal plumbum 2 bromida, 2 leburan. Apa yang bezanya? Bezanya adalah keadaan, kan? Solid apa ni? Molten. Kan? Jadi ada 2 keadaan. Okey, kita tengok tu. Rod karbon, dua-dua digunakan elektrod karbon. Okey. Kemudian seterusnya ini apa dia ni? Ammeter, tandakan dengan A, kan? Kemudian ada panaskan. Yang ni tak panaskan sebab dia dalam bentuk pepejal. Okey, next. Berdasarkan rajah 1.2, apakah pemerhatian anda pada jarum ammeter? Jadi ni apa dia? Maksudnya pemerhatian yang spesifik. Okey, yang spesifik 1.2. Mana dia 1.2? Itu dia yang bawah, kan? Yang bawah. Okey. Jarum ammeter, kat mana nak cari ni? Itu dia jarum ammeter.
Jarum, ya, yang ni, yang ada tanda anak panah. Inilah jarum dia. Okey? Okey. Baik. Jadi apa jawapannya? Okey. Terpesong. Selain daripada tu, bergerak. Boleh? Meningkat. Boleh? Boleh, ya. Yang sama maksud, kan? Yang sama maksud dengan terpesong. Tetapi katalah kamu jawab, emitter bergerak. Boleh tak kamu rasa? Diterima ke tak terima? Emitter bergerak. Tak boleh lah. Sebab apa? Sebab emitter tu macam ada kaki pula pergi bergerak, kan? Tak boleh, ya. Jadi terpesong boleh, ya. Maksudnya jarum emitter terpesong, kan? Kalau kita tulis emitter terpesong, emitter tu yang bergerak, ya. Satu emitter tu yang bergerak, ya. Tak boleh. Okey? Okey. Seterusnya, contoh yang keempat. Untuk contoh yang keempat, Rajah 2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji ketahanan terhadap pengaratan, okey, bagi aloi dan logam tulen. Ni, ketahanan terhadap pengaratan adalah pemboleh ubah bergerak balas. Manakala pemboleh ubah dimanipulasi adalah aloi dan logam tulen. Dia ada dua, kan? Aloi dan satu lagi logam tulen. Mari kita lihat gambar rajah ni. Okey, gambar rajah yang pertama ni. Paku keluli. Kemudian ada air garam. Kemudian di sebelah kanan, paku besi. Jadi maknanya apa? Maknanya paku besi dan paku keluli direndam di dalam air garam. And then, selepas 2 hari. Selepas 2 hari apa yang diperhatikan di sini? Mari kita lihat. Ni macam tak ada tiada perbezaan. Maksudnya tidak ada apa-apa yang berlaku, ya. Yang ini macam hitam-hitam, kan? Bukan macam, memang hitam, kan? Okey. Yang ini tiada perubahan, yang ini apa? Ada hitam-hitam sikit, kan? Jadi apa kita kata tu? Okey, dalam soalan ni dah keluar semua, tak apalah. Okey, dalam soalan ni perhatikan keadaan kedua-dua paku selepas 2 hari. Tulis jenis paku dalam petak. Okey, soalan ni kita tak nilah, tetapi cikgu terpaksa gunakan jugalah jawapan bagi ni untuk kita nak menjawab soalan tentang inference. Okey? Okey. Jadi yang warna berubah tu tadi, yang warna hitam kita kata tadi, kan, yang kelihatan hitam tu adalah paku besi. Yang tidak berubah tu adalah paku keluli. Ini kita lihat. Selalunya kita tengok paku besi apa? Warna berubah. Paku keluli apa? Warna tak berubah. Itu pemerhatian kita, kan? Ini terbalik. Daripada pemerhatian, dia suruh kita tentukan. Jadi kita tafsirlah daripada gambar rajah tersebut. Okey, kita lebih kepada nak lihat ini. Jadi bila kita lihat ni, kenapa paku besi berubah warna? Kenapa paku keluli tak berubah? Kerana paku besi berkarat. Jadi yang berubah warna tu, sebabnya dia menjadi keperang-perangan ataupun menjadi warna perang, kan? Jadi paku besi berkarat ataupun besi berkarat, ya, ataupun keluli tidak berkarat ataupun keluli lebih tahan kakisan, ya. Okey. Boleh ke kalau kita tak bandingkan? Ya, boleh, ya. Jadi inference ni kita boleh bagi, ya. Keluli lebih tahan kakisan, ataupun besi berkarat, ataupun kalau nak nyatakan kedua-duanya lagi baik, ya. Keluli tidak tahan kakisan tetapi besi apa dia? Tidak. Keluli lebih tahan kakisan, dah tersilap. Keluli lebih tahan kakisan tetapi besi tidak tahan kakisan. Ataupun besi berkarat tetapi keluli tidak berkarat. Ya. Okey.
ramai pelajar ya ataupun murid ataupun anak-anak yang berada di hadapan ni selalu tersilap. Kalau eksperimen macam ni, dia kata pemerhatian dia besi berkarat terus. Ya? Keluli tak berkarat ataupun tidak berubah. Tapi besi selalu sebut berkarat. Bolehkah jawapan tu diterima sebagai pemerhatian? Tak boleh ya. Kena ingat ya. Berkarat adalah kesimpulan ataupun inference. Okey? Berkarat adalah inference. Jadi besi berkarat itu adalah untuk inference. Okey, next. Contoh yang kelima agak panjang sikit. Sebab kita sekarang ni soalan kita akan menjadi panjang, ya. Sebab apa panjang? Sebab kita ke arah soalan-soalan kebat. Ya, bila soalan kebat dia akan panjang sebab dia mengandungi situasi dalam kehidupan seharian kita. Jadi contoh yang kelima ni, seorang murid menjalankan kajian untuk menentukan kesan fosforus. Okey. Jadi kesan fosforus ni sejenis nutrien, ya, makronutrien ke atas pertumbuhan pokok orkid. Jadi dipilih pokok orkid. Jadi pemboleh ubah yang dimanipulasi adalah fosforus ni, ya. Selepas kesan fosforus, okey, yang bergerak balas pertumbuhan pokok orkid. Okey. Tetapi kena ingat ya, pemboleh ubah dimanipulasi ni bukanlah fosforus saja, tetapi ini dia menggambarkan, selepas perkataan kesan dia menggambarkan pemboleh ubah dimanipulasi. Takut tersasar sebab kita hari ini cikgu tak fokus untuk mengawal pemboleh ubah, ya. Nanti kemudian kita akan buat sesi seterusnya. Kita baca lagi. Murid tersebut menggunakan kaedah aeroponik dengan menyembur larutan baja yang berbeza pada pokok orkid P dan pokok orkid Q 2 kali seminggu. Jadi maknanya kaedah aeroponik ada tak dalam sukatan? Tak ada kan? Kita belajar hidroponik. Kan? Jadi aeroponik ni tak adalah dalam buku teks kita. Tapi berlaku di luar. Okey. Jadi dalam kehidupan seharian kita ada, boleh, ya. Okey. Jadi kaedahnya dia menyembur, ya. Jadi arrow ataupun arrow kan. Jadi kaedah semburan, okey. Rajah 3 menunjukkan keputusan selepas 2 bulan. Jadi kita perhatikan. Jangan jadi ilusi optik. Takut. Dia sebenarnya apa? Sebenarnya tengok yang sabut tu. Sabut tu sama besar kan? Sabut tu sama besar. Jadi bila kita tengok pokok orkid P, pokok orkid Q, kita kena perhati ni. Kan tajuk kita pemerhatian. Jadi perhatikan. Ni bunga. Ada berapa? 1 kan? Ni, satu juga. Tapi apa? Lebih kecil. Ini daun. Ada berapa daun? Bilang. 1, 2, 3, 4. Tapi ni ada berapa daun? 2 sahaja. Okey. Kemudian ni akar. Banyaknya akar kan? Yang ni sikit aja akar dia. Okey. Jadi sekarang kita dah tahu dah. Ini adalah pemerhatian kita. Kita tengok, perhati dengan mata kita kan. Okey. Simpan ya. Simpan dalam minda kita. Okey. Berdasarkan pemerhatian anda, nyatakan satu perbezaan antara pokok orkid P dan pokok orkid Q. Dia tak kata pun. Dia tak kata. Apakah yang diperhatikan dalam eksperimen ini? Kan? Jadi kita kena tahulah, janganlah duk taksub. Kalau soalan pemerhatian ni mesti orang kata apa yang diperhati saja. Tak semestinya. Ini adalah contoh ya, perbezaan. Okey. Jadi ada beberapa jawapan. Bunga pokok orkid P lebih besar berbanding pokok orkid Q. Panjangnya cikgu nak tulis. Kan? Nak dapat markah ke tak nak dapat? Ya? Jadi
kita nak dapat walaupun satu markah tu membawa impak yang besar kepada kita ya. Terutama dari segi penggradean ya. Mungkin dengan satu markah tu kita boleh berubah grade ya, daripada dapat B campur jadi dapat A tolak dan sebagainya. Ya, daripada tak lulus jadi lulus ya. Okey. Daun pokok orkid P lebih banyak. Okey, nampak tak di sini pemerhatian kita ya adalah apa dia? Pemboleh ubah bergerak balas yang boleh diukur. Okey, ya. Akar pokok orkid P lebih banyak berbanding pokok orkid Q. Kenapa cikgu tekan-tekan ni yang boleh diukur, Sebab dalam eksperimen ni tadi cikgu ada baca soalan, dia kata mengkaji kesan fosforus terhadap pertumbuhan pokok orkid. Jadi kenapa tak boleh pokok orkid P lebih subur? Pokok orkid P lebih lebih sihat. Pokok orkid P lebih apa lagi? Macam itulah kan. Jadi itu kita tak dapat ukur. Ya, jadi yang kita nak di sini adalah yang boleh diukur. Okey. Ada soalan lagi. Pada pandangan anda, apakah jenis larutan baja yang digunakan pada pokok orkid P dan pada pokok orkid Q? Soalan apa ni? Tak ada tulis inference pun. Ini adalah satu bentuk. Itulah kita kata kalau kebat ni dia tak sama, ya. Dia tidak sama, dia tak tanya yang sama dan dia tidak boleh berulang, ya. Jadi penyoalan dia berbentuk yang lain. Okey? Jadi kita kena buat kesimpulan daripada apa yang kita dapat daripada pemerhatian kita. Pokok P lebih besar bunga dia. Pokok P daun lagi banyak. Pokok P akar pun banyak kan. Pasal apa pula? Pasal apa ni ketot saja pokok Q. Okey. Jadi ingat tak? Tadi disebut kesan fosforus. Okey. Kesan fosforus. Jadi maknanya mestilah pokok P itu ada fosforus. Jadi baja fosforus. Jadi pokok orkid Q apa dia? Tanpa fosforus. Senang je kan? Dia tak susah sains ni. Ya. Jangan tension, stress, PKP. Cikgu Yati ni nak ajar sains pula. Dah lah kena PKP, tak boleh keluar ya. Okey. Baik. Boleh tak kalau kita nak buat baja tai ayam? Baja kompos. Tak boleh lah. Sebab apa? Tadi kita dah kata dah. Ya? Di awal penerangan tentang inference ni tadi. Inference ni adalah kesimpulan. Ya? Tentang apa? Teori yang kita belajar. Jadi kita ada belajar tajuk ni kan. Baja. Ya? Yang kita belajar NPK, nitrogen, fosforus, kalium. Ingat lagi? Tu rasanya semua anak-anak dah belajar tu. Dah sampai kepada tajuk tu. Okey. Makronutrien ya. Okey. Next. Contoh yang keenam. Contoh yang keenam ni ya. Rajah 2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan cahaya ke atas pertumbuhan bakteria. Jadi cahaya tu adalah yang dimanipulasikan manakala pertumbuhan bakteria yang bergerak balas. Tu daripada ayat ya, daripada ayat. Okey, cuba kita lihat rajah ni, tengok satu-satu. P. Ada kotak hitam. Dalam ni sama. Ya, maksudnya dimalarkan ya. 5 cm padu bubur nutrien dengan kultur bakteria. 1 cm padu kultur bakteria. Dalam tajuk mikroorganisma, ini tajuk pertama tingkatan 5. Semua rasanya dah habis tajuk ni kan. Okey. Dalam tajuk ni ya, kalau menggunakan tabung uji kena guna bubur nutrien. Tapi kalau piring Petri agar nutrien. Okey? Okey, dah puas hati tengok? Tak ada apa-apa, cuma dia tunjuk mentol ya. Ada cahaya.
Keadaan bubur nutrien dalam tabung uji P dan Q diperhatikan selepas 3 hari. Keputusan eksperimen direkodkan dalam jadual 2. Okey, jadi ingat lagi tabung uji P tadi? Okey, tabung uji P yang letak dalam gelap, kan? Okey, jadi keruh. Tabung uji Q yang letak bawah mentol. Tak keruh ke? Ada keruh tapi sedikit saja, kan? Okey, next. Tu dia soalan. Nyatakan satu pemerhatian pada bubur nutrien yang telah disimpan dalam kotak hitam selama 3 hari. Jadi maksudnya yang kotak hitam tu adalah tabung uji P, kan? Jadi baca ni keruh. Takkan tak boleh, kan? Bubur nutrien menjadi keruh. Jadi kembar dia tanya, inference, apa dia inference? Inference-nya nyatakan satu inference bagi eksperimen ni. Pasal apa pula bubur nutrien ni jadi keruh? Jadi bubur nutrien ni menjadi keruh kerana teng-teng. Kenapa kan? Okey, kerana bakteria ni tumbuh dalam gelap. Dalam gelap, kan? Okey. Bakteria membiak aktif dalam gelap. Jadi itu yang semaksud. Jadi itulah jawapan yang sepatutnya kamu tulis. Okey? Boleh lagi? Teruskan. Ya, tu lambat pula keluar tabung GP. Ya. Okey, contoh yang seterusnya. Contoh 7. Rajah 3 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan cahaya ke atas pertumbuhan mikroorganisma. Okey? Kesan cahaya lagi? Kesan cahaya lagi? Okey, baik, kita lihat soalannya. Okey, ini roti yang disimpan. Roti kedua-duanya roti lembap. Satu dalam gelap, satu dalam cahaya terang. Jadi roti lembap ni dimalarkanlah. Selepas 2 hari ada tumpuk kuning. Pada roti yang disimpan cahaya terang, tiada tumpuk kuning. Terus kepada soalan, nyatakan satu pemerhatian pada roti yang telah disimpan dalam gelap selama 2 hari. Jadi nampak tadi kan, ada tumpuk kuning. Tapi ada juga murid yang walaupun kita dah bagi dah, dah dibagi, bukanlah maksudnya dalam soalan tersebut telah pun ditulis kuning tapi ada dia nampak hitam ni sebab bukan berwarna kan. Jadi dia tulis hitam pun diterima ya. Okey, next. Mengelas. Apakah dia mengelas? Mengelas adalah mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing dan kelas mengikut ciri sepunya. Tapi kan cikgu rasa orang Perlis ni tak ada masalah ya. Sebab orang Perlis memang sebut kelas. Masa cikgu baru datang tu cikgu pun tak faham ya. Kelas buku ikut jadual. Kelas buku dah. Mak akan cakap, dah kelas buku? Rupanya memang orang Perlis ni advance lah. Jadi maknanya tidak ada masalah dari segi pengelasan. Jadi kita kelaskan ya. Okey, ini kita dah buat ya. Rasanya anak-anak pun dah buat ni ya. Ini soalan pasia. Jadi kita buat begini dan kita ada tanda gundal ya. Kita ada tanda gundal. Kita tandalah 4 kan, dan kita teruskanlah begitu. Dan akhir sekali kita jumlahkan ini supaya kalau 30 dia mesti jumlah campur ni semua jadi 30. Tak ada masalah. Okey. Contoh yang kedua, mengelas yang kedua. Rajah 3 menunjukkan 2 jenis rambut kerinting, rambut lurus. 30 orang pelanggan di sebuah salon. Okey? Jadi kita bilanglah, takkan tak boleh yang ni ada rambut ketak-ketak dengan rambut lurus kan. Jadi lurusnya 12 orang, kerintingnya 18 orang. Okey? Itu mengelas. Apa pula soalan mengelas yang ni? Lain pula kan? Jadi soalan tadi ya. Bukan soalan tadi, ni soalan lain, sorry. Okey. Tandakan raib bagi bahan yang mempunyai ciri yang sama seperti bahan pada rajah 1/1 yang ketertempaan yang sebelum ni. Dah
contoh yang mana tadi. Okey, jadi maknanya kita hanya perlu melihat satu kan, iaitu dia nak 1.1. Itu kata tugas soalan. Okey, dalam kata tugas soalan ni, okey, kuprum. Mana yang sama dengan kuprum? Adakah timah, sulfur atau naftalin? Mestilah timah, bukan mak timah. Ini adalah stannum. Nama saintifiknya stannum. Tapi nama biasa timah. Biji timah kan? Timah lah tu. Okey, next. Okey, contoh yang keempat. Tandakan raib makanan yang boleh digunakan untuk penyampaian. Kenapa yang ni cikgu tulis dalam bahasa Inggeris? Sebab kadang-kadang, walaupun ada 3 kotak, kita kena tanda 2. Jadi macam mana kita nak tahu 2 ke 1? Lihat kepada bahasa Inggeris. Tip dia. Mark the foods. Okay? Jadi foods ni, apa dia? Plural. Food ni adalah plural. Plural more than one. Tapi takkanlah 3. Takkanlah jawapannya semua. Kan? Okey. Jadi yang mana boleh digunakan untuk penyampaian? Maknanya yang ada apa? Glukosa. Jadi di sini ada 2. Kalau jawab 1 macam mana? Kalau jawab nasi saja? Tak ada markah setengah. Dia 1 markah. Jadi 2 betul 1 markah. Next. Berkomunikasi adalah mempersembahkan maklumat atau idea dalam pelbagai bentuk seperti jadual, graf, rajah ataupun model. Dan selalunya dalam bentuk graf. Jadi graf, ada graf garis, iaitu garis lurus dan juga garis lengkung, dan juga graf bar dan histogram. Jadi contoh graf, contohnya graf garis lurus. Jadi diberi graf ni, cikgu rasa cikgu akan buat sampai graf garis lurus saja. Okey? Graf garis lurus saja sebab masa tak cukup ini. Nanti kita akan sambung kemudian. Kalaulah kita lihat ni, daya yang bertindak pada umur besar, daya yang bertindak pada umur kecil, kemudian kita tengok 8 ni, dia tidak ada kan? Jadi kita tanda je. Kita tanda point ni, kita dapati dia lurus. So, ambillah pensil dan kena ingat kena guna pensil, pembaris dan tanda. Berapa markah? 2 markah. Titik betul, graf licin. Maknanya tak adalah pakai duk sheet dan sebagainya. Graf kita mestilah licin menggunakan pembaris. Seterusnya, ini adalah graf garis lengkung, di mana titik yang terakhir tu kita ada 2. 102 sama dengan ni. Jadi ini lengkung. Kita tak boleh gunakan pembaris di sini. Barulah graf kita licin. Kalau kita guna pembaris, tak ni. Seterusnya, yang ni soalan ini dia berbeza sikit sebab datanya adalah berbeza macam tu. Okey, 5, 10, 16, 20, 26. Selalu 5, 10, 15, 20, 25 kan? Okey, jadi dia jadi bentuk macam ni. Okey. Tapi kalau graf tu licin, elok, pelajar tahu dia kena buat apa? Seimbangkan graf lah kan? Cara melukis graf garis lurus yang betul, sekurang-kurangnya 2 titik. Sambung 2 titik. Jadi ni betul, tapi ada juga pelajar yang buat begini, ini adalah tak betul ataupun graf tidak licin. Jadi, untuk hari ini sampai di sini saja, iaitu sampai kita memplot graf. Jadi untuk slot seterusnya, sesi seterusnya, cikgu akan sambung lagi dengan tajuk ni. Kita akan buat ulang kaji semula dengan tajuk ni. Ini baru komunikasi dan seterusnya yang lain. Okey, 3 lagi. Okey. Jadi sebelum mengakhiri, nak diingatkanlah kepada anak-anak
di rumah, sesiapa saja yang menonton rancangan ni, hashtag duduk rumah, stay at home, hapus COVID-19. Thank you frontliners, Perlis mengaji. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.